So kalau kita lihat di sini, okay, Datuk Onn Jaafar dia suruh buat apa? Orang Melayu berkongres, maknanya untuk kita kata berpertubuhan. Sebab itu Datuk Jaafar telah menubuhkan UMO, United Malays Organisation, okay, sebagai benteng Menentang Melayu Union. Dan UMO inilah sebenarnya yang memulakan UMNO. UMNO tu mula-mula UMO, selepas itu barulah jadi UMNO. United Malays Organisation. So Datuk Onn Jaafar yang buat, yang tubuhkan. Kemudian melalui akhbar, ada 3 akhbar, okay, iaitu boleh lihatkan nama akhbar ni, Utusan Melayu, Majlis dan juga Warta Negara. So halakan 3-3 tu. Okay. Dia cerita pasal apa? Okay, suarakan bantahan berterusan, hari-hari cerita pasal bantahan Melayu Union, bantah. Itu akhbar. Okay. Dan menggesa orang Melayu menentang Melayu Union. Kemudian yang seterusnya iaitu kalau kita lihat secara kolektif. Kolektif ni ada banyak. So kalau kita lihat di sini ada lebih kurang 5. Kolektif ni kita boleh highlightkan. Mula-mula kita highlight kata ni saja, demonstrasi. Kemudian kita highlightkan rapat umum. Kemudian kita highlightkan Kongres Melayu 1946. Kemudian kita highlightkan Raja-Raja Melayu berkumpul. Kemudian yang terakhir Kongres Melayu kedua. So highlightkan tu dulu. So kita lihat satu-satu. Kalau secara kolektif ni sebenarnya kita lihat okey, mengadakan demonstrasi. Maknanya apa? Demonstrasi tunjuk perasaan. Demonstrasi tunjuk perasaan tau. Okey, kalau tak tahu boleh tunjuk kat tepi. Tunjuk kat tepi ni tunjuk perasaan, iaitu secara beramai-ramai tetapi secara damai. Maknanya tak nak bergaduh. Okey, berkumpul je ramai-ramai. Dan ianya dilakukan di mana? Boleh highlightkan di 2 tempat ni, Kota Baru dan juga Alor Star. Ada orang Kota Baru kat sini? Ya. Ada orang Alor Star dan Alor Star. Ya, Kelantan tak payah sebab sebenarnya kita fokus kepada Kota Baru dan Alor Star, nama bandar tu. Okey. Kemudian untuk rapat umum. Rapat umum ni sebenarnya dia berkumpul, maknanya berkumpul beramai-ramai. Dan dilakukan di setiap bandar besar untuk apa? Tunjukkan bantahan kepada ahli-ahli Parlimen British. Okey, baik. Di sini cikgu nak kamu tuliskan satu. Sekejap cikgu cuba untuk bantu korang dengan. Okey, cikgu cuba untuk bantu korang Okey. Sebab kita kena tuliskan nama siapakah siapakah yang dikatakan sebagai ahli parlimen tu. Okey, sekejap Okey. Baik. Tulis nama dekat atas, dekat parlimen tu Dekat dia tulis nama ahli-ahli parlimen tu, tulis nama ahli parlimen ni iaitu LD Gammons dan satu lagi David Rhys William. Okey. Ini nama ahli parlimen. Okey, nama 2 orang ahli parlimen. Okey. 2 orang nama 2 orang ahli parlimen itu. Okey, iaitu LD Gammons dan juga David Rhys William. Okay. Itu nama. Sebab nama-nama ini memang ada ditanya dalam soalan objektif. Sebab tu kamu kena tahu. Okay. Alright. So itu berkaitan dengan nama-nama itulah. Baik. So seterusnya. So kita lihat di sini. Kita lihat yang ketiga iaitu Kongres Melayu 1946. Okey. Kongres Melayu pertama tolong highlightkan Kongres Melayu pertama diadakan dari 1 hingga 4 Mac 1946. Okey. Baik.
Kalau kamu perhatikan sebenarnya apa yang berlaku adalah, perasan tak tarikh tu 1 hingga 4 Mac 1946? Okey. Iaitu okey, kalau kita lihat sebenarnya bilakah tarikh tarikh Melayu Union? 1 April 1 1946. April. Yes, 1946. Tapi kalau kita lihat di sini penentangan tu pada 1 hingga 4 Mac. Maknanya penentangan dulu. Barulah wujudnya penubuhan Melayu Union. Macam mana boleh jadi macam tu? Maksudnya kalau kita lihat apa yang berlaku sebenarnya adalah maknanya Melayu Union dia orang dah rancang awal-awal. Dia orang rancang awal-awal dan dia orang dah plan akan buat pada 1 April 1946. Jadi start daripada 1 hingga 4 Mac tu, bulan 3 tu, dia orang dah start buat kongres untuk menentang. Untuk menentang. Kemudian ianya diadakan di mana? Di Kelab Sultan Sulaiman, Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Dan apakah solution, maknanya apakah hasil daripada Kongres Melayu 1946 ni? Iaitu di sinilah mereka setuju untuk tubuhkan UMNO. UMNO untuk menentang Melayu Union. Tadi UMO, sekarang ni UMNO. Okey, baik. Sekejap cikgu dapat mesej. I minta supaya minta supaya korang semua boleh tak mutekan korang punya mic. Biar mic cikgu je. Sebab bunyi bising katanya. Baik. Alright. Okay. Okay. Baik. So kita teruskan Okay. Apa yang berlaku adalah kalau kita lihat di sini. Okay. Kita lihat pula Raja-Raja Melayu berkumpul. So Raja Melayu ada berapa orang? So boleh tulis gitu Raja Melayu ada 9 orang. Okay. Raja Melayu ada 9 orang. Mereka semua berkumpul di Kuala Kangsar. Untuk apa? Untuk bantahan secara terbuka. So boleh highlightkan bantahan secara terbuka tu kepada ahli-ahli Parlimen British. Kemudian Kongres Melayu kedua pula. Tadi Kongres Melayu pertama 1 hingga 4 Mac. Dia orang buat macam-macam. Tak jalan juga. Kemudian dia orang buat Kongres Melayu kedua. Untuk apa? Minta Raja-Raja Melayu highlightkan ini. Memulaukan pelantikan Gubernur Melayu Union. Memulaukan ni maksudnya adalah meninggalkan majlis pelantikan Gubernur tu. Dia orang tak nak join. Minta supaya Raja-Raja Melayu jangan join. Baik. Berkabung selama 7 hari dengan melilitkan kain putih. Kain putih, highlightkan kain putih tu di lengan baju atau juga di songkok. Lilitkan kain putih. Untuk apa? Untuk membantah pengisytiharan Malayan Union. Kongres Melayu kedua sebenarnya adalah berlaku pada 29, 30 dan 31 hari bulan 3. Maknanya selang sehari 2 hari je lagi sebelum Malayan Union. Itu bantahan-bantahan saat-saat terakhir. So itu lagi. Kita lihat penubuhan UMNO ditubuhkan pada 11 Mei 1946. Maknanya sebulan lebih lah selepas Melayu Union tu ditubuhkan, UMNO pun ditubuhkan. Dan presiden pertama dia ialah Datuk On Jaafar. On tak on? On kan? Baik. So kita lihat sebanyak 29 persatuan bergabung untuk mengasaskan UMNO. So kesimpulannya bahawa penentangan ada 3, iaitu secara individu, secara kolektif dan juga secara akhbar, melalui akhbar. So ingat 3 tu Baik. So kita pergi kepada yang seterusnya di sebelah ni, iaitu so habis bahagian yang so habis bahagian Malayan Union. So sekarang kita dah masuk part yang kedua, iaitu
Persekutuan Tanah Melayu. Okey. So kalau kita lihat, Persekutuan Tanah Melayu dibentuk pada 1 Februari 1948. Maknanya kalau kita lihat 1 Februari, kemudian 1 Mac, kemudian 1 April, maknanya lagi 2 bulan lagi, okey, barulah genap 2 tahun Malayan Union, betul tak? Sebab Malayan Union start pada apa? Pada April Fool Day. Apa April Fool Day? 1 April 1946. Maknanya di sini, okey, bermakna lebih kurang dalam 1 tahun Ya, 10 Abang bulan. okey. Okey, 1 tahun 10 bulan Malayan Union, maka terbentuklah pula Persekutuan Tanah Melayu. Untuk apa? So kita highlightkan ini. Okey, 1 Februari 1948 kamu highlight dan juga kamu highlightkan menggantikan Malayan Union. Okey. Kerana apa nak bentuk Persekutuan Tanah Melayu? Sebab hasil desakan orang Melayu. Maknanya orang Melayu hari-hari mendesak, okey, untuk British, okey, pertimbangkan kehendak politik mereka. Maknanya nak supaya British terima kehendak dia orang. Dan kejayaan ini, penubuhan Melayu ni, penubuhan Tanah Melayu ini membuktikan British telah mengembalikan semula kedudukan politik dan maruah orang Melayu. Okey, maknanya telah kembalikan semula lah politik orang Melayu ni. Itu yang bagusnya. Okey. Cuma kita tahulah kan macam mana pun British sebenarnya bukan nak sangat negara kita, tapi dia nak bahan mentah, okey, yang kita ada biji timah dan juga getah. Okey. So kita lihat di sini. Okey, apakah faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu? Okey, kenapa? Faktor-faktor ialah sebab-sebab. So sebab-sebab Persekutuan Tanah Melayu dibentuk kerana, okey, kita sini ada 8 ya. Baik. Yang pertama sekali kamu boleh highlightkan iaitu ketegasan orang Melayu menentang Malayan Union. Terutama sekali di bawah pimpinan Datuk Jaafar ni. Hari-hari menentang Malayan Union. Tak tahan British. Asyik tiap-tiap hari kena maki je kan. Baik. Kemudian yang kedua, okey, perpaduan jitu orang Melayu. Maknanya orang Melayu bersatu, okey. Kemudian ini penyatuan ini, perpaduan ini melibatkan siapa? Raja dan rakyat. Ini dapat mengatasi pihak lain yang menyokong Malayan Union. Maknanya bila yang menentang Malayan Union lebih ramai daripada yang menyokong. Kemudian yang ketiga, sikap politik orang Melayu yang sederhana. Sebab mereka akan menulis dalam akhbar, halakannya akhbar, kemudian berkongres, kemudian berdemonstrasi, okey, menubuhkan persatuan dan paling penting tidak mengangkat senjata. Maknanya sini orang Melayu tak gunakan kekerasan pun. Okey, tak gunakan kekerasan. Banyak menggunakan cara-cara yang sederhana. Kan? Tapi yalah, orang Melayu kan sopan. Kan? Kena lempang banyak kali pun tak apa, sopan. Kan? Kan? Tak adalah. Maknanya orang Melayu ni sebenarnya tinggi adab dan budi bahasa. Faham ke? Tinggi adab dan budi bahasa. Santuy. Okey. Baik. Okey, so ada yang tanya, cikgu kejap, what is Kongres? Kongres tu sebenarnya adalah kita katakan sebagai perkumpulan. Maknanya berkumpul beramai-ramai untuk membincangkan tentang sesuatu. Itu Kongres. Okey. Orang Melayu santai. Yes, orang Melayu memang santai. Dan dalam mesej group chat. Okey. Orang Melayu memang santai. Orang kata apa, suruh duduk kat rumah, jangan keluar, relax, pergi cuti, minum, makan kan. Kemudian nanti kita akan tangkap. Tak apa, lepak kedai mamak dulu kan. Tu orang Melayu kita. On the way. On the way. Yeah, on the way. Dia punya on the way, kau tahu lah kan. Dia punya on the way tu dia tengah mandi. Dia message on the way. Tu orang Melayu. Okey. Baik, yang keempat. Okey. Kita lihat sokongan bekas pegawai British. Okey. Tolong highlightkan nama-nama ni iaitu Frank Swettenham, R.O. Winstead dan juga George Maxwell. Okey, mereka ni walaupun mereka pegawai British tapi mereka menolak dasar menakluk tanah Melayu. Sebab dasar itu memang nampak tak betul. Okey. Jadi sebab itu mereka
menolak. Dan siapakah mereka ni? Okey. Korang tahu tak, Frank Swettenham tu sebenarnya adalah nama dia pernah diletakkan di satu pelabuhan, dipanggil pelabuhan Port Swettenham. Siapa tahu Port Swettenham kat mana? Kalau ikutkan, Port Swettenham tu sebenarnya sekarang ni dipanggil Pelabuhan Kelang. Dipanggil Pelabuhan Kelang. Itu dulu dipanggil Port Swettenham. Hidup Melayu. Okey, baiklah. Melayu pun hidup. Baik. Okey. R.O. Winstead adalah pegawai, salah seorang pegawai persekutuan. George Maxwell. Okey, George Maxwell ni dulu di Perak ada sebuah bukit dipanggil Bukit Maxwell. Sempena nama dia. Sekarang dipanggil apa? Sekarang dipanggil Bukit Larut. Itu nama-nama dia orang lah sebenarnya. Okey, RO tu jangan tanya cikgu. Mungkin reverse osmosis ke apa, jangan tanya cikgu. Okey. Baik. Kemudian kita lihat yang kelima tu. Okey. UMNO dan Raja-Raja Melayu. Kita lihat UMNO dan Raja-Raja Melayu tidak, halakan ini, tidak menuntut kemerdekaan. Sebaliknya, dia menuntut rundingan untuk menolak Melayu Union je. Kan? Baiknya orang kita, saya minta untuk tak mahu Melayu Union. Nak minta mereka ke? Tak. Dia gitu. Bermakna di sini, kalau kita lihat, dia tidak menuntut kemerdekaan. Itu bagusnya. Kemudian, sokongan pegawai tinggi British. Seperti, boleh halakan nama ni, Sir Malcolm MacDonald, Sir Edward Gen. Biasa dengar tak nama Sir Edward Gen ni? Okay. Sir Edward Gen ni adalah Gubernur Malayan Union yang pertama. Yang pertama. Sokongan pegawai-pegawai ini menggantikan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu. Ingat Sir Malcolm MacDonald, tak ada kaitan dengan mana-mana kedai McDonald. Kemudian Gesaan Piagam Atlantik 1945. Highlightkan Piagam Atlantik 1945. Piagam Atlantik kita apa tahu? Tidak menggalakkan penjajahan baru. Minta negara kolonial memberikan latihan berkerajaan sendiri kepada penduduk tempatan. Baik. Negara kolonial ni maksudnya adalah negara-negara yang menjajah. Contoh, British, Belanda, itu semua. Negara kolonial tu beri latihan kepada kerajaan sendiri, kepada penduduk tempatan. Dan ini, Piagam Atlantik ni, ini dipanggil sebagai dekolonisasi. So, kamu boleh take note kat tepi tu. Tadi early gamers kan. So, perkataan dia adalah yang baru iaitu dekolonisasi. So, tulis kat tepi tu. Penjajahan bentuk baru. So, maknanya tidak mahu penjajahan bentuk baru. Maknanya bila tidak mahu menjajah dalam bentuk baru, itu dipanggil dekolonisasi. Dekolonisasi. Baik. So, dah ambil yang ini kan? So kita kembali kepada nota. Baik. So, kita lihat balik. Kemudian yang ke-8 ni iaitu keupayaan orang Melayu. Memujuk British. Halakan tu, memujuk British untuk hidupkan semula dasar perlindungan. Maksudnya di sini adalah keupayaan orang Melayu untuk pujuk British supaya terus memberikan tentera darat, tentera udara, tentera laut bagi melindungi tanah Melayu. Sebab waktu tu tanah Melayu belum ada askar. Kena faham. Baru tubuh kan? So, kena minta British tolong backup. Itu sebenarnya. Baik. So, ada juga yang akan bertanya, cikgu, nak ingat ke semua 88 ni? Memang tak ingat ni. Baik. Untuk soalan struktur ataupun soalan esei, sebaik-baiknya kamu ingat 4. Bukan apa? 4 ni sebenarnya 4 yang kamu suka. Bukan apa? Supaya daripada 4 tu kamu boleh buat menjawab soalan esei. Esei kan ada soalan yang 8 markah, 6 markah kan? 8 markah bermakna 4 isi, kemudian kamu buat 4 huraian. So, bila 4 isi, kemudian 4 huraian, so kamu akan dapat 8 markah. Itu teknik dia. So, nak ingat yang mana?
Boleh je ingat mana-mana je pun. Kan? Ikut mana-mana yang kamu suka. Kalau macam cikgu akan kata apa? Perpaduan orang Melayu, kemudian sikap politik Melayu sederhana, kemudian desakan Pekan Atlantik. Itu. Okey, ingat mana-mana. Okey. Baik. So kita move kepada bahagian seterusnya. Okey. Iaitu di sebelah tu kita nak lihat tentang langkah-langkah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Maknanya kita nak lihat keadaan politik Tanah Melayu, langkah-langkah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu keadaan politik daripada 1946 hingga 1947 itu semasa pemerintahan apa? Pemerintahan Malayan Union. So ini menyedarkan British bahawa Malayan Union perlu digantikan dengan pentadbiran baru dan British turut bimbang tentang halakan ini, gerakan politik Indonesia yang radikal akan mempengaruhi orang Melayu. Kita tahu kan bahawa sebenarnya Indonesia telah merdeka pada 1945. Jadi diorang dan mereka so politik diorang adalah lebih radikal di sini, takut mempengaruhi orang Melayu. Ni siapa yang menconteng nota ni? Jangan conteng. Okey. Baik. British telah mengambil beberapa langkah untuk memenuhi tuntutan orang Melayu. Kemudian kita lihat langkah-langkah pembentukan Persekutuan Melayu ni. Pertama, British tubuhkan halakan ini, Jawatan Kuasa Eksekutif, ada 12 orang ahli. Okey, 12 orang ahli itu siapa? Ada halakan ini, pegawai kanan British. Kemudian pemimpin UMNO. Kemudian satu lagi, wakil Raja-Raja Melayu. Okey. Baik. Kemudian kita lihat juga untuk mesyuarat Jawatan Kuasa Eksekutif. Okey. Mesyuarat diadakan bila dah tubuhkan Jawatan Eksekutif tu, dua meeting. So, dia meeting kat mana? King's House, Kuala Lumpur, halakan itu. Dan orang Melayu mengemukakan 5 tuntutan dia. Pertama, menolak, boleh halakan menolak prinsip struktur Melayu Union. Maknanya apa? Menolak prinsip Melayu Union yang dikatakan sebagai kesatuan. Menolak struktur Melayu Union yang mana yang diketuai oleh Gubernur. Raja-raja hanyalah ahli Majlis Raja-Raja Melayu. So tak nak yang itu. Tolak semua tu. Kemudian inginkan sebuah persekutuan. Seperti konsep negeri-negeri Melayu bersekutu. So halakan persekutuan. Anda tahu kan? Persekutuan maksudnya apa tahu? Maksudnya adalah Selangor, kita tahu kerajaan Selangor ada kerajaan sendiri. Perak, kerajaan Selangor, Perak, Sembilan, Pahang semua kan. Mereka ada kerajaan sendiri. Tapi mereka bergabung satu menjadi satu persekutuan. Tapi dia bukannya bergabung tu maknanya terus menjadi satu. Tapi dia masih ada kerajaan masing-masing. So itu yang dikatakan sebagai persekutuan. Okey. Kemudian menolak kerakyatan terbuka Melayu Union, boleh halakan kerakyatan terbuka. Kemudian meminta British memulihkan semula dasar perlindungan terhadap negeri Melayu dan menuntut halakan ini, Raja-Raja Melayu diakui semula sebagai ketua negeri-negeri Melayu. Okey. Kemudian penentangan terhadap perundingan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Baik. Ada pula penentangan. Diorang nak berunding buat Persekutuan Tanah Melayu, tapi ada juga orang yang menentang. Siapa yang menentang? Ada dua juga. Iaitu boleh halakan ni orang dagang dan golongan radikal Melayu. Dia orang menentang. Nak tubuhkan Persekutuan Tanah Melayu pun menentang. Baik, persoalannya, orang dagang tu siapa? Orang dagang tu adalah pada waktu itulah pada waktu itu kita katakan sebagai bukan Melayu lah. Bukan Melayu menentang pembentukan Persekutuan Melayu. Dan golongan radikal Melayu seperti apa? AWAS, API, PKMM, Barisan Tani Malaya ada dalam bahagian nota yang mula-mula golongan yang menyokong Melayu itu. So itu golongan radikal Melayu. So alasan penentangan mereka sebab apa? Jawatan kuasa tadi tu, eksekutif tu tidak mewakili semua pihak sebab orang dagang tak ada. Tak ada orang dagang dalam jawatan kuasa eksekutif tu. Dan mereka menuntut konsep kerajaan republik. Baik, kamu boleh take note kat tepi ni, kerajaan republik bermaksud apa? Kerajaan yang diketuai oleh seorang presiden. Yes, boleh tulis. Kerajaan republik tu diketuai oleh presiden. Means that dia orang tak nak raja lagi. Dia tak nak raja. Baik. Kemudian
Okey, mereka menuntut kemerdekaan penuh. Okey, mereka nak merdeka terus. So boleh elakkan itu. Kemudian barulah ditubuhkan Majlis Tindakan Bersama Seluruh Malaya AMCJA dan Pusat Tenaga Putra. Okey, Pusat Tenaga Rakyat ataupun Putra. Baik. Kedua-dua ini mereka setuju untuk menentang British dan UMNO. Maknanya AMCJA dengan Putra ni ditubuhkan oleh golongan-golongan orang dagang dan juga golongan radikal Melayu. Mereka ni yang tubuhkan AMCJA dan Pusat Tenaga Rakyat untuk menentang British dan UMNO. Dia orang buat apa? Ceramah politik, demonstrasi, mogok. Mogok ni maksudnya apa? Okey, mogok tu maksudnya enggan ikut arahan. Tu mogok. Ya, enggan ikut arahan secara beramai-ramai. Dan mereka mengemukakan Perlembagaan Rakyat untuk pertimbangan British tetapi tidak diterima oleh British. Okey. Kemudian British tubuhkan Jawatan Kuasa Perunding, halakan Jawatan Kuasa Perunding tu untuk mendapatkan pandangan golongan Melayu radikal dan orang dagang. Dan yang keenam, kalau kita lihat, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah ditandatangani pada 21 Januari. 21 Januari antara siapa? Raja-Raja Melayu dengan British. Okey. Dan tempatnya di mana? Boleh halakan King's House, Kuala Lumpur. Okey. Dan Persekutuan Tanah Melayu pun ditubuhkan secara rasmi pada 1 Februari 1948. Itu sebenarnya. Okey. So ada tanya, orang dagang tu sama ke dengan imigran? Yes. Okey, orang dagang tu memang sama dengan imigran. Tapi orang dagang tu pada zaman dulu orang dagang dengan orang imigran tu refer kepada orang Cina dan orang India. Itu zaman dulu Zaman sekarang ni bukan lagi lah. Ada yang nak tandas. Okey, kita break sekejap 5 minit. Siapa nak minum ke, siapa nak pergi tandas, pergi. Ayah nak pergi kerja pula, pergi. Cikgu pun nak minum juga. Okey, kita ada kopi sini. Serius Mana ada orang tak serius? Minum dulu. Ini kelas relax kat rumah. Kau buat apa nak stres? Ya. Cikgu guna buku apa tu? Okey, kalau tak silap cikgu makan roti. Korang nak ke? Kalaulah virtual macam ni korang boleh makan, kenyang juga, seronok hidup. Layan. Layan. Boleh on mic. Siapa nak borak, kita borak. Santuy. Ya, balik. Okey. Okey. Buku yang cikgu gunakan ni adalah buku daripada Sasbadi. Dan sebenarnya buku ni ramai yang minta cikgu untuk nota cikgu. Sebenarnya dekat luar tu banyak sumber buku dan korang adalah last batch tau. Last batch buku memang banyak gila kot. So memang korang boleh ambil mana-mana je. Tapi cikgu pesan satu je. Kalau korang nak beli buku nota, jangan beli yang terlalu banyak perkataan tau. Paling penting korang cari yang banyak gambar, yang banyak peta. Itu sebab apa? Sebab korang ni sejarah kena ingat gambar. Macam korang senang nak ingat gambar daripada senang ingat perkataan. Sebab itu kalau kita jumpa orang, kita boleh kata apa? Aku pernah tengok muka kau ni. Tapi nama kau siapa Tak ingat lah. See? Maknanya kita ingat gambar. Tapi kita susah nak ingat perkataan. So itu juga sejarah. Sejarah maknanya korang kena guna cari yang banyak gambar mind map ke apa tu kan. Kemudian daripada situ kamu senang nak faham. Tapi biasalah. Buku apa sekalipun kalau korang guna, kalau tidak diterangkan oleh guru kan pun susah juga. Betul. Buku Super Skills ulang kaji sejarah, betul. Bagus. Hikmal mana Hikmal?
Ada nak ke toilet lagi? Aduh. Okey. Ada yang main gitar ke? Bunyi gitar ni. Korang boring-boring buat apa? Main gitar? Ya tu. Cikgu ada set kat belakang ni, set gitar elektrik semua. Payung tu. Payung tu. Bukan ada muzik. Mampu akustik je cikgu. Tak mampu. Oh. Tapi kalau dapat gitar elektrik ke, main lagu Avenged Sevenfold ke kan. Oh, jap. Ada yang preview pula. Jangan. Kan tak jadi Avenged dah. Sevenfold tu. Biasalah kan. Sejarah muzik kan tahu. Okey, baik. Dah cukup tu. Okey, jom. Jom. Okey, so kita continue dengan kita pergi kepada bahagian seterusnya. Kita nak lihat tentang ciri-ciri perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Pada 1948. Baik. So, bila British dengan Raja-Raja Melayu ni berunding, maka termeterainya perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Maknanya perjanjian Persekutuan Tanah Melayu tu dibuat kerana rundingan antara British dengan Raja-Raja Melayu lah. Baik, apakah ciri-ciri perjanjian ini? Kita lihat yang pertama sekali iaitu paling kiri ni kita ambil yang ini dulu iaitu konsep raja berperlembagaan. So highlightkan itu, raja berperlembagaan. Baik, ada yang tanya, apa itu raja berperlembagaan? Baik, raja kita tahu raja. Apa maksud perkataan ber? Baik. Maksudnya Ber ni. Perdana Menteri yang uruskan segala hal luar negara. Okey, ber tu sebenarnya adalah maksudnya ada. Maknanya Ada kuasa. Ya, perlembagaan ialah undang-undang. Maknanya di sini raja yang ada perlembagaan atau raja yang ada undang-undang. Means that dulu raja adalah undang-undang. Raja itu sendiri adalah undang-undang. Tapi sekarang raja di bawah, di atasnya ada undang-undang. So raja kena ikut undang-undang. Raja tak boleh menentang undang-undang. Itu sebenarnya. Means that kalau raja menentang undang-undang, maka dengan raja sekali boleh kita katakan sebagai bersalah lah. Itu sebenarnya. Yes. Dia tidak lagi berkuasa mutlak. Ini raja berperlembagaan. Kemudian yang seterusnya iaitu membentuk sebuah kerajaan persekutuan, iaitu apa? Boleh highlightkan ni, hasil gabungan 11 buah negeri. 11 buah negeri termasuk juga semua sekali iaitu Singapura ke? Singapura masuk ke? Singapura tak masuk. Tak. Sebab apa? Kalau kita lihat di sini Singapura diasingkan sebab Singapura memang jadi pelabuhan bebas. Kemudian kedudukan istimewa orang Melayu ini dilindungi. Iaitu diletakkan di bawah kuasa, highlightkan ini, Pesuruhjaya Tinggi British. Dan British mengiktiraf semula ketuanan Melayu. Iktiraf semula ketuanan Melayu maksudnya apa? Mengiktiraf semula Sultan dan orang Melayu ini sebagai tuan di tanah ini. So itulah dia kedudukan istimewa. Itu yang dimaksudkan kedudukan istimewa orang Melayu. Setuju tak kalau kita katakan kita sebagai tuan di tanah Melayu? Setuju. Kalau katakan di negara India, siapakah tuan di sana? India. Orang India. Kalau negara China bermakna tuan dia adalah orang China. Kalau dia negara China, yes. Jadi kalau kita pergi ke sana, dapat tak kita kelebihan seperti mana orang China di sana? Tak dapat. Jadi serupa juga kat sini. So kalau kita kat sini, kita dapat keistimewaan. So kalau yang bukan Melayu tak dapat keistimewaan, dan memang itu. Kalau dunia ni macam mana? Betul tak? Betul. Itu sebenarnya. Baik. Kemudian kita lihat yang di bawah tu iaitu syarat kerakyatan diperketatkan, iaitu prinsip jus soli untuk rakyat Raja Melayu dan rakyat British sahaja. Baik. Mesti ada yang tanya,
Apa itu jus soli? Ingat lagi tak? Hak kawasan Okay. Okay, so take note benda ni jus soli. Okay, jus soli ni sebenarnya bermaksud iaitu cikgu tuliskan Okay. Baik, jus soli ialah kedudukan pula. Kerakyatan Q. Gitu. Tiba macam-macam korang punya bahasa ni. Baik. Ada. Kerakyatan berdasarkan tempat lahir. Ni dia. Okay. Itu maksud jus soli, iaitu kerakyatan berdasarkan tempat lahir. So bila kerakyatan berdasarkan tempat lahir di sini, maksudnya siapa yang lahir di sini, anak dia lahir di sini, anak dia jadi warga negara. Tapi bapak dia takkan jadi warga negara lah. Bapak dia takkan jadi warga negara, tapi anak dia yang lahir kat sini akan jadi akan jadi warga negara. Itu. Okay. Cikgu, bukan zaman Ya, ada soalan? bukan macam zaman sekarang ada macam ada masalah sikit ke kalau jadi macam tu. Contoh kalau mak bapak bukan warga negara kan. Tapi kalau anak lahir kat sini dia macam ada masalah nak dapat kewarganegaraan. Sebab tu Betul juga. itu zaman, sebab itu ini zaman Persekutuan Melayu dulu. Yang sekarang ni bila dah jadi Malaysia, syarat itu telah diperketatkan. Itu kita kena lihat dalam apa tahu? Dalam Persekutuan Malaysia, pembentukan Malaysia bab 6 nanti. Bab 6 nanti. Dia ada cerita pasal tu. Okey cikgu. Itu sebenarnya. Okey, baik. Kemudian kita lihat di sini senarai persekutuan dan senarai negeri bentuk. Kalau kamu tak faham, senarai persekutuan maknanya senarai tugas-tugas kerajaan persekutuan, dan senarai negeri bermaksud senarai tugas-tugas kerajaan negeri. Itu maksud dia. Maknanya kerajaan negeri kena buat apa, kerajaan persekutuan kena buat apa. Okey. Kemudian institusi Raja Melayu dikekalkan, iaitu bidang kuasa dan kedudukan yang jelas dalam pentadbiran, iaitu paling penting Sultan sebagai ketua negeri. Itu bezanya. Melayu Union hari itu siapa ketua negeri? Gubernur. No, Pesuruhjaya Negeri. Oh, Pesuruhjaya Negeri. Sekarang ni Sultan jadi balik ketua negeri. Okey. Dan Sultan berkuasa melantik menteri besar lah. Itu yang bagus. Maknanya kuasa dapat balik pada Sultan. Itu bagus. Dan Pesuruhjaya Tinggi British, iaitu ketua persekutuan. Dan kita tahu bahawa Pesuruhjaya Tinggi ni akan menjadi ketua bagi Persekutuan Tanah Melayu, dan beliaulah yang akan menjaga kedudukan istimewa orang Melayu ni. Itu sebenarnya kalau kita lihat ciri-ciri perjanjian Persekutuan Melayu. Baik. Jadi secara umumnya kalau kita lihat di bawah tu, baik, sistem pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu, British masih sebenarnya kita belum merdeka lagi tau. Sebab Persekutuan Tanah Melayu ni British masih menguasai sistem pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Boleh halaikan British tu. Sebab apa? Sebab kita belum merdeka lagi. Kemerdekaan masih belum diberi. Cuma boleh halaikan. Persekutuan Tanah Melayu maknanya berkongsi kuasa. Perkongsian kuasa ini antara siapa? Majlis Raja-Raja dengan Pesuruhjaya Tinggi di peringkat pusat. Di peringkat negeri pula, Sultan jadi ketua negeri, halaikan tu, dan dia berkuasa ataupun baginda berkuasa melantik menteri besar lah sebagai ketua pentadbir negeri. Dan perjanjian tersebut ini telah mengasaskan sistem pembagian kuasa antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri. Dan ini membentuk senarai persekutuan dan senarai negeri lah. Contoh macam sekarang ni, kita ada tak pembagian kuasa ni sekarang? Kan? Ada. Yes, ada. Iaitu apa? Sebab tu kalau kita lihat, kalau bahagian tanah, tentang rumah, cukai tanah, semua akan dibayar kepada Majlis Bandaraya ataupun dibayar kepada iaitu Jabatan Tanah Selangor. Maknanya di peringkat Selangor. Tapi kalau tentang pendidikan, tentang pelajaran, kita tak boleh pergi bahagian kerajaan Selangor. Kita kena pergi kerajaan pusat, iaitu Kementerian Pendidikan. Betul? So itu perbezaan dia. Dia tak boleh dua kerajaan buat sama, tak boleh.
nanti clash. Tapi ada jugalah yang diorang buat bersama ya. Itu sebenarnya yang berlaku. Kemudian kita lihat seterusnya. Okey. So kita nak lihat tokoh-tokoh, siapakah orang-orang yang telah menggerakkan Persekutuan Tanah Melayu ni. Okey. So penubuhan Persekutuan Tanah Melayu ni melibatkan ramai pemimpin tempatan, pihak British dan Raja Melayu dan pemimpin UMNO. Okey, tokoh ini berjaya menjatuhkan Pentadbiran Milenial dan digantikan dengan Pentadbiran ini. Siapa dia? Mula-mula halakan ni golongan Raja-Raja Melayu. Apa yang Raja-Raja Melayu buat? Sebenarnya Raja-Raja Melayu telah halakan ini menyediakan tuntutan dan cadangan. Maknanya mereka tuntut dan cadangkan yang sesuai untuk jaga status dan keselamatan rakyat. Paling penting, mereka menuntut apa tahu? Halakan ini. Kuasa Raja-Raja Melayu dikembalikan. Okey. Seperti sebelum tahun 1941. Kenapa sebelum 1941? Siapa tahu apa yang berlaku pada 1941? Iaitu Perang Dunia. Yes, Perang Dunia Kedua. Korang ni memang boleh A lah korang. Bagus. Baik. Kemudian kita lihat golongan Raja-Raja Melayu juga mendesak supaya perlindungan kepada rakyat Melayu sebagai rakyat-raja Melayu juga harus dikekalkan. Okey, Raja Melayu sebenarnya tidak menolak, halakan ini tidak menolak kehadiran British. Tapi menuntut supaya kuasa mereka serta perlindungan kepada orang Melayu ya, dan hal ehwal ketuanan Melayu dipelihara. Itu yang diorang nak. Dan kita lihat di sini ada 9 orang raja Raja Melayu yang terlibat. So antara sultan yang tegas dalam menyuarakan hak, kalau kita nak ingat semua memang tak ingat lah, tapi tolong highlightkan kita kata sebagai 2 nama penting, iaitu Sultan Ibrahim daripada Johor dan juga Sultan Badli Shah iaitu daripada Kedah. Okey. 2 ni penting sikit sebab selalu keluar dalam dalam kertas satu Baik. Kemudian kita lihat seterusnya iaitu golongan pembesar Melayu di sini. Okey. Rakyat pula telah diwakili oleh para pembesar yang bertindak sebagai penasihat kepada raja masing-masing. Baik, sebahagian daripada mereka merupakan pemimpin UMNO yang mendukung idea penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Mereka bersama-sama Raja Melayu, mencadangkan dan mendesak British. Halakan ini, lindungi kepentingan orang Melayu beserta Raja-Raja Melayu. Dan kerjasama mereka telah membolehkan prinsip-prinsip politik, pentadbiran, agama Islam dan bahasa Melayu serta pengekalan institusi Raja Melayu berjadi masukkan dalam Persekutuan Melayu. Baik, golongan pembesar Melayu, tokoh yang terlibat, tolong highlightkan nama ni, Dato' Onn Jaafar. Okey, iaitu dia sempat jadi Menteri Besar Johor dan juga yang Ketua UMNO, dan satu lagi Datuk Nik Ahmad Kamil iaitu Menteri Besar Kelantan. Ini dia gambar dia. Datuk Nik Ahmad Kamil terlibat dalam penubuhan UMNO dan mewakili Raja-Raja Melayu dalam perundingan kemerdekaan pada 1956 tu. Itu sebenarnya. Okey. Cikgu rasa kita dah nak sampai part terakhir kan? Dalam bab ni. Gaya nampak gaya. Gitulah. Okey. So itu yang berlaku di Tanah Melayu. Bagaimana pula dengan pergerakan politik di Sarawak dan Sabah? Kita nak tengok. Baik, di Sarawak dulu, kita tahu Sarawak sebenarnya adalah Sarawak sebenarnya adalah sebuah negeri yang dikuasai oleh siapa? James Brooke. Yes, kita awalnya kata dikuasai oleh James Brooke sebenarnya. Okey, dan kalau kita nak lihat James Brooke sebenarnya kita boleh take note benda ni iaitu so pemerintahan keluarga Brooke daripada tahun 1841 sehingga 1941. Maknanya berapa lama? Maknanya 100 tahun. Yes, 100 tahun. Okey. So itu maklumat dia. Dan siapakah raja-raja yang pernah memerintah Sarawak? Iaitu bermula dengan James Brooke. Okey, kemudian Charles Brooke. Charles Brooke.
Okay. Ini anak saudara dia, James Brooke, kemudian Charles Brooke anak saudara James Brooke. Kemudian barulah anak dia Charles sendiri. Charles Viner. Viner. Yes, Viner Brooke. So, Oh shit. itu sebenarnya. 100 tahun baik. 100 tahun baik. Kau-kau ni. Gila style. Okay. Baik. So kalau dah take note tu, kita akan teruskan. Okay. Baik. So kita lihat pada 8 Februari 1946, okay, Viner Brooke mengemukakan penyerahan Sarawak. Dia nak serahkan Sarawak kepada British. Dan Sarawak akan menjadi halakan ini jajahan mahkota British, maknanya jajahan raja-raja ataupun Queen British ataupun Queen Elizabeth waktu itu pada 1 Julai 1946. So halakan ini Sir Charles Arden Clark adalah Governor British yang pertama di Sarawak. Okay. Jadi bila dilantik Sir Charles Arden Clark, maka ramailah yang menentang, terutama sekali rakyat Sarawak. So British telah keluarkan halakan ini, Perkeliling nombor 9. Baik, Perkeliling nombor 9 ni adalah satu perutusan, okay, satu surat, kemudian diletakkan di jabat-jabat. Untuk apa tahu? Beri amaran bahawa tindakan akan diambil terhadap kaki tangan kerajaan yang terlibat. Iyalah, sebenarnya hampir kerajaan hampir 330 orang yang telah tidak hadir dan tak mahu boykot dan mogok kepada British dengan tak datang kerja. Sebab apa? Mereka tak mahu Sarawak diserahkan kepada British. Kemudian ada juga part di mana kita tahu British telah menghukum Rosely Dobbie. Halakan itu tidak ada kaitan dengan mana-mana kedai Dobbie. Korang kena faham. Okay. So hukum Rosely Dobbie sebab Rosely Dobbie lah dengan 3 orang lain yang terlibat dalam pembunuhan halakan ini. Gubernur dia yang kedua, Gubernur Sarawak kedua, Duncan Stewart. Itu sebenarnya. Okay. Baik, Rosely Dobbie. Cikgu ada soalan. Ya. Kalau diorang orang Sarawak menentang sangat masa kerajaan British take over kan. Masa diorang kena diperintah oleh Brooke. family Brooke, diorang aman ke? Kau ingat tak masa bab 2? Lupa. Bab 2 kita ada penentangan siapa? Rentap, Linggir, Syarif kemudian Masahur. Syarif bukan. Masahur, Datuk Pating Abdul Ghaffur. So mereka semua ni mereka menentang James Brooke. Maknanya mereka memang tak suka Brooke. Tapi oleh kerana Brooke memiliki kekuatan ketenteraan British, maka mereka terpaksa duduk di bawah pemerintahan Brooke. Itu sebenarnya. Kan? Tetapi bila dah 100 tahun, diorang dah biasa. So dah biasa hidup di bawah British. Okay, nanti kita akan lihat bahawa mereka sebenarnya tak nak join Malaysia sebenarnya tau. Sebab diorang dah biasa duduk di bawah British. Tapi tak apa, nanti kita akan tengok yang tu. Okay. Baik, kenapa tiba-tiba Viner Brooke nak serahkan Sarawak kepada British? Sebab desakan daripada kerajaan British sendiri, boleh halakan ni. Untuk apa? Sebab British ada juga kilang-kilang syarikat-syarikat yang beroperasi di Sarawak. Seperti syarikat-syarikat yang mengusahakan petroleum dan juga mengusahakan antimoni di Sarawak. So ini akan menjamin pelaburan dan kepentingan ekonomi. Kemudian Charles Viner Brooke sendiri dah uzur. Uzur tu tua dan uzur, bukannya uzur orang perempuan. Kena faham. Baik. Keuzuran Charles Viner Brooke tua dan uzur dan dia tak ada waris pengganti. Sebenarnya dia ada tau. Waris pengganti dia Anthony Brooke, anak saudara dia. Tapi sebab anak saudara dia muda lagi dan juga anak saudara dia tu memang tak pandai dalam pentadbiran, maka dia tak nak bagi. Okay, kita lihat sini pertikaian keluarga. Charles Viner Brooke enggan menyerahkan kuasanya kepada anak saudara dia. Mungkin anak saudara dia masih lagi di disco kan. Zaman tu disco kan lantar. Baik. Kemudian kita lihat masalah keuangan. Okay, sumber keuangan tidak mencukupi untuk membangunkan semula Sarawak selepas Perang Dunia Kedua. Apa yang berlaku? Semasa Perang Dunia Kedua, Sarawak memang banyak musnah. Jambatan musnah, bangunan-bangunan pejabat musnah, perang kan. Jadi bila nak bangunkan balik, kenalah ada modal, nak baiki sana baiki sini. So Charles Viner Brooke tak ada duit dah.
So dia kata lebih baik aku serah kepada British. Yes. Senang cerita. Dan baik. Kita lihat juga seterusnya iaitu faktor penentangan penyerahan Sarawak oleh penduduk pribumi. Okey. Kenapa orang Sarawak sendiri menentang bagi pada British? Pertama, bercanggah dengan Perlembagaan 1941. Halakan ini Perlembagaan 1941. Sebab Charles Vandenbroek janji akan berikan kerajaan sendiri kepada Sarawak. Maknanya nak berikan kemerdekaan kepada Sarawak. Tapi tak sempat. Sebab apa? 1941 berlaku Perang Dunia Kedua tu. Yes, Perang Dunia Kedua. Jadi tak sempat nak bagi. Itu sebenarnya. Kemudian Sarawak akan dijajah oleh British. Itu yang mereka tak nak. Kemudian melambatkan kemerdekaan Sarawak. Dan paling penting, so tolong halakan nama ni, Gerald McBrien. Okay. Gerald McBrien ni dia buat apa? Dia gunakan, halakan, tipu muslihat untuk mendapatkan persetujuan ketua tempatan. Macam kita pernah tengok lah, kalau di Sarawak ada Gerald McBrien, kalau di Tanah Melayu siapa yang buat penipuan ni? Francis Light. No. Yang nak dapatkan tanda tangan untuk tubuhkan Malay Union. Oh, siapa? Sir Harold Michael. Yes. Michael. Sir Harold McMichael digunakan ugutan. Kalau di Sarawak, Gerald McBrien. Sama je dulu ni. Kan? Sama. Kepala Yahudi macam ni. Jadi, kalau kita lihat di sini, guna tipu muslihat untuk dapatkan persetujuan ketua tempatan. Tapi kalau cikgu lah, kalau cikgu jadi Gerald McBrien, cikgu pun mungkin akan guna tipu muslihat lah. Itu sebab apa? Sebab nak dapatkan persetujuan ketua tempatan. Tengok kaum Iban, kaum Bidayuh duduk kat ujung-ujung kot, dekat pedalaman dalam kan. Nak pergi jumpa ketua tu. Kan? Redah 7 sungai, berenang 7 sungai, redah 7 bukit bukau semua, berlawan dengan gimau, singa pun semua kan. Elok-elok baju kot apa semua kan, dah ada koyak rabat, tinggal seluar dalam je. So sampai-sampai kat sana, sign, nak minta sign, dah Tak minta mau. sign. Lepas tu balik bergaduh lagi, berenang lagi, turun bukit bukau semua. Dah, besok nak jumpa lagi orang lain pula. Berenang lagi. Pengsan macam ni. So baik tipu je. Itu contoh lah kan. Contoh lah. Kita fikir logik akal lah. Macam tu je. Baik. So, keputusan penyerahan Sarawak dibuat tanpa berunding dengan orang tempatan. Ni orang Charles Vandenbroek, dia bagi Sarawak kepada British tanpa tanya pun dengan orang tempatan. Dan ini hanya dipersetujui oleh bukan Bumiputera dan pegawai British. Dan Barisan Pemuda Melayu pula minta Anthony Brooke ditabalkan sebagai Raja Sarawak. Itu yang berlaku. Allah jatuh. Okey. So kita lihat di sini, apakah reaksi dan penentangan rakyat Sarawak? Macam biasa, rakyat Sarawak hantar buat apa? Halakan ini, demonstrasi, tunjuk perasaan. Kemudian hantar surat bantahan kepada kerajaan British. Ni, 338 orang kaki tangan awam letak jawatan. Ini yang keluar surat berkeliling tu. Berkeliling 9. Jangan sokong golongan penentangan penyerahan Sarawak. Oh, ramai-ramai dia orang letak jawatan. Kemudian pakatan sulit antara kaum terpelajar dengan orang muda. Penubuhan. Halakan ini, kumpulan ini, Rukun 13. Sebab Rukun 13 ni ada ahli dia Rosli Dobi. So Rosli Dobi inilah yang telah membunuh Gubernur Sarawak, Sir Duncan Stewart. Inilah dia. Okey. Kemudian Persatuan Melayu Sarawak dan Persatuan Dayak Sarawak menentang. Kemudian Persatuan Pemuda Sarawak, Barisan Pemuda Sibu dan Persatuan Dayak Sarawak mengisytiharkan penentangan secara terbuka. Pernah dengar tak penentangan secara terbuka? Okey. Iaitu penentangan yang dilakukan seperti siapa tahu? Seperti Tok Janggut, seperti Dol Said, semua tu penentangan secara terbuka. Iaitu nationalism tahap berapa tu? Tahap kedua. Yes, Pertama. tahap pertama. Tahap kedua macam UMNO. Kena ingat tu. Okey. Baik. Tapi faktor kegagalan penentangan. Gagal penentangan sebab apa? Tindakan tegas berterusan kerajaan British. Mana penentangan ni pula hanya melibatkan halakan ni orang Melayu dengan Bumiputera aje. Yang lain-lain tak sokong pun, tak menentang pun.
Kemudian penentangan pula tidak menggunakan senjata moden. Okey. Guna jenis sumpit, tombak, gila masa nak menang. Kemudian mengetepikan cara rundingan, pemimpin Sarawak sendiri tidak bersatu. Okey, dan strategi British melaga-lagakan, hal ini, melaga-lagakan orang Melayu dengan orang Iban. Okey. Penentangan pula tidak menyeluruh. Itu masalahnya. Okey. Dan kita lihat di sini pergerakan politik di Sabah. Okey, kesedaran politik di Sabah pula sangat perlahan, berpecah belah dan tidak berkesan. So antaranya Persatuan Kebangsaan Melayu Labuan, Persatuan Melayu John Jeseton dan Barisan Pemuda Labuan dan Jeseton merupakan persatuan sosioekonomi. Sosioekonomi ini bermaksud mementingkan tentang ekonomi saja, bukan tentang politik. Okey, dan bersifat sederhana, penyerahan Sabah kepada kerajaan British tidak mendapat tentangan pun daripada penduduk tempatan. Okey. Baik. So dengan itu maka tamatlah bab 4. Yes. Ada apa-apa nak tanya? Kalau nak tanya ataupun ada soalan, kamu boleh tanyakan dalam chat room. Okey. Yeah. Ni pernah belajar. Ni pernah belajar time form 3 Yes, pernah belajar. Okey. Kuasa silat lawan bom nuklear. Jadah kuasa silat lawan bom nuklear. Baik, kenapa sabar sikit je cikgu? Baik, sabar sikit je sebab sebenarnya penentangan dalam bab itu pun sendiri pun sebenarnya adalah sabar memang sikit je, tak banyak pun. Baik, Gerard McBrien sebenarnya adalah salah seorang daripada pegawai British yang ditugaskan untuk mendapatkan tanda tangan. Tanda tangan pemimpin-pemimpin tempatan untuk setuju serahkan Sarawak kepada British. Melaga-lagakan tu maknanya supaya mengapi-apikan supaya dua pihak tu bergaduh. Itu maksud melaga-lagakan. Baik, bab 4 ni banyak masuk dalam SPM. Yes. Okey. Boleh cikgu katakan bahawa bab 4 ni pasti masuk dalam SPM. Bercanggah. Bercanggah tu maksudnya adalah berlawan. Maknanya berbeza atau berlawan. Sebab itu kata bercanggah dengan Perlembagaan 1941. Maknanya adalah berlawan ataupun berbeza. Ya, bertentangan. Yes, terima kasih. Bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Itu sebenarnya. Okey, ada soalan lain nak tanya sebelum kita Cikgu muka tu macam cikgu lah. Muka siapa? Suka hati kau je. Apa? Datuk Why ni is this showing here? Okay. Why is this showing the movie now? Of all things. Okay. Golongan Melayu radikal tu apa? Golongan Melayu radikal maknanya adalah golongan orang Melayu yang ada pendidikan dan mereka menentang pemerintahan tradisional ni. Mereka tak mau raja-raja. Mereka nak bentuk republik dan juga ada presiden. So itu golongan Melayu radikal. Okey. Baik, orang Melayu dengan orang Iban gaduh ke lepas laga-laga tu? Ya. Memang berlaku kegaduhan ya. Baik, cikgu SBUB tu apa? Bagus. SBUB, take note. Yang main gitar tolong mute mic . Baik, SBUB tu ialah Syarikat Borneo Utara British. Okey. SBB, Syarikat Borneo Utara British yang memerintah Sabah sebenarnya. Yang memerintah Sabah. Okey, ada soalan lagi? Sebab sekejap lagi kita akan main quiz. Mantul. Kau nak main quiz tak? Boleh. Okey. So kita akan main quiz sekarang. Baik. Quiznya sekarang ni. Okay. Why is this movie showing in all places? Of all places. Apa pula tu? Aduh, ya korang ni. Siapa? Okey, baik. Mak Saleh mana ni? Mak Saleh ni pun nak belajar juga ke? Okey, baik. Kita akan main quiz sikit .
Okay, so cikgu nak semua yang ada ni, okay, cikgu nak korang, okay, cari kertas kosong, kertas satu, mana-mana. So just tulis, Terus 2. just tulis quiz. Okay. So quiz sebenarnya macam biasa, kalau siapa yang pernah oh, baik. Okay, baik. Soalan tak perlu salin lah, korang just tulis jawapan je kan. Okay, nanti kita semak sama-sama. Okay, soalan, okay, cikgu ambil daripada bab-bab sejarah tingkatan 4. Oh tidak. Oh tidak. Bab satu. Oh tidak From Detroit. Okay. Okay. Okay, sedia Okay. Soalan yang pertama. Okay. Okay, soalan yang pertama. Tulis. Oh, saya tahu cikgu, tulis. cikgu. Tulis, bukan jangan jawab kat sini, tulis. Okey, tulis tulis. Dapat? Dapat. Mana punya? Okey. Dapat Okey, soalan yang kedua. Ni ada yang dekat belik-belik nota ni kan. Okey, soalan yang kedua. Okey, soalannya. Okey. Tak payah tengok nota lah. Kalau pandai lah kan. What was that? Tak tengok kan. Kalau pandai. Pandai. Tak pandai boleh tengok. Tak Google. Tunggu jawapan cikgu. Okay. Okay deh. Itu dia. Sistem pentadbiran Republik diperkenalkan dalam tamadun apa? Cikgu, ni termasuk tamadun yang 4 pertama ke yang keseluruhan 8 tu? Baik. Korang ni Semua. okey. Korang kena faham sebenarnya kan soalan yang cikgu bagi adalah nombor soalan tu sebenarnya adalah berdasarkan nombor bab. Kalau soalan 1 maknanya bab 1. Kalau soalan 2 maknanya bab 2. Nak latih Soalan 8, 9, 10 nanti dah mula mengagut kan. Tak. Kita lihat nanti. Okey. Soalan yang ketiga. Okey. Soalan yang ketiga, iaitu Kerajaan Funan kategori sebagai kerajaan agraria atau maritim? Maritim. Tulis pandai. Tulis tak cakap. Nak juga dia cakap tulis pandai. Cikgu, kan Funan dia yang mana yang kerajaan mula agraria versus maritim dia tukar. Tak tahulah. Angkor. Kan? Oh, okey. Kan? Okey, dapat. Okey, soalan yang keempat. Soalan keempat iaitu apakah pekerjaan terawal Nabi Muhammad? Tulis apakah pekerjaan terawal Nabi Muhammad?
Soalan senang-senang je ni. Baik. Aduh. Apa pula kambing? Ni cikgu saya tak tahu, saya okey je bela sorang-sorang. Jadah je bela sorang-sorang. Kau nak bela-bela lah, tak apa. Mal, apa kambing Mal? Okey. Baik. Yang kelima. Okey, so kita dulu soalan dia adalah Santai Mal. Apakah nama perjanjian Hudaybiyah? Bukan. kan. Oh, Aus dan Hazraj. Yes. Tulis. Jangan sebut. Dua. Kan ada dua kan? Sudah dua. Boleh, tak ada masalah. Okey. Apakah nama perjanjian antara Nabi dan suku Aus dan Khazraj? So itu apakah nama perjanjian tu ya? Okey. Baik. Soalan yang ke-6. Soalannya adalah Allah. siapakah Khulafa Ar-Rasyidin yang ketiga? Tulis. Simple. Ali. Mana ada khalifah simple? Ni seorang lagi. Tulis jangan sebut. Pandai korang ni. Bakal. Okey. Soalan yang ke-7. Okey. Soalan yang ke-7. Okey. Corona. Allah. Dia kan ada banyak je. Tokoh ni ada 2 orang. Ya, dua. Tak banyak pun 2 je. Baik. So, tokoh yang menyatakan Islam datang ke Asia Tenggara melalui tanah Arab, okey, berikan salah satu. Tu yang nak batuk tu batuk jauh-jauh sikit. Takutkan kita orang kena corona pula. Jauh. Okey. Dah gurau. Korang ni gurau pun tak boleh buruk. Tak boleh gurau, duk surau lah. Siapakah tokoh yang menyatakan Islam datang ke Asia? Yeah. Saya. Apa masalah kau? Okey. Baik. Seterusnya kita akan lihat soalan yang ke-8. Okey, total soalan 10 Nampak? Okey. Jadi naikkan. Okey, soalan yang ke-8. Dah lah, penat lah, tak tahu cikgu. Jangan Tengok lagi nanti dia kasih teka-teki soalan 8 ni. Kau pandai kau je. Last time saya Jasmina, cikgu saya tahu cikgu. Jangan macam ni cikgu. Jangan Tadi cikgu bagi apa? Soalan kapal selam. Soalan kapal selam pula. Baik. Draw myself in traffic. Okey. Soalannya seterusnya. Okey, soalannya adalah soalan bab 8 bab 8. Okey. Soalannya adalah apakah nama pengasas mazhab FPE. Bukan, Kristian Protestan.
Allah. Siapa nama dia itu? Aduh, siapa nama Aku dia? pernah baca siap benda ni. Careful, the Chinese know their way around the Ada. ping-pong. Macam tak ada. Tiba-tiba tak ada kan. Bukanlah. Ya Allah. Aduh. The Chinese are on the ping-pong. Apa They benda? know their ways around the strokes. They know how to swing in the middle. Macam-macam ya Allah. Jesus. Jesus sejadahnya. Aduh. Kata Kristian. Tak masa. Siapa yang orang putih ni? He's like what? Martin 40 Luther. something. Bukan. Okay, nanti kita bincangkan. 10 cikgu. Asal 10 je bukan 9 ke? Sekejap. Tengah nak setting balik ni. Soalan nombor 9. Skrin ni pun besar sangat. Okay. Okay, soalan yang ke-9 Power mati Luther. Martin Luther kan? Bukan. Bukan. Kau tak tahu? Serius tak tahu lah. Tahu. Tapi cakap Okay. Apa? Edict of Worms? Bukan lah. Mampus lah. Baik, Sambil. Tak apa cikgu. Saya Islam cikgu. Bukan Kristian cikgu. Okay, baik. Baik, soalan yang ke-9. Soalannya. Okay. Sudah. April. Kalau Apple mak apa dia? Kentucky pula. Aduh. Kalau apple makan separuh jadi apple. Okey. Hasil gigitan. Japan at least. Kenyahan. iPhone. Kalau apple makan apple jadi separuh, hasil gigitan jadi apa? Aduh. Oh. Astaghfirullahaladzim. Yang tahu just tulis saja. Yang tahu tulis saja. Oh, okay. Samsung, Oppo, Apple. Airport. Aduh. Hasil gigitan. Aduh. Makan separuh jadi Apple. Jadi Android. Kalau Apple makan separuh, ingat, makan separuh. Mana Mak Saleh ni suruh dia translate pula? Asyik. Aduh. Okay. Allahu Akbar. Okay, soalan last. Okay, soalan last. Okay. Ini pun soalan kalau. Oh tidak. Kalau gajah pula, aduh. Kalau gajah duduk, oh okey, ingatkan gajah duduk. Kau tikus ya? Cikgu, Mak ai kuat benar nenek tu. Nenek belakang dah patah je. Ni kalau gajah didukung oleh nenek jadi apa penyet? Apa dia? Arwah. Arwah. Tak, ada cakap masuk SPM fail soalan 9. Jadi arwah. Baik, gempak. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dulucon. Aduh, nenek pulang ke rahmatullah lah. Okay, baik. So dah dapat kita bincangkan jawapan lah. Okay, jom kita bincangkan. Okay. Okay, baik. Sungai Euphrates sebenarnya adalah untuk semak jawapan Mesopotamia. Okay, tamadun Bukan. Mesopotamia. Ya. Gila Ustaz. Okay, good. Korang siapa kata tak hebat? Korang hebat lah. Biasa-biasa. Baik, sistem pentadbiran republik dalam tamadun Rom. apa? Rom. Yes, tamadun Rom. Bagus. Alamak. Tamadun Rom sebenarnya. Panas siap bilik perlu aku. Kau bagi tahu kita orang kita boleh buat apa? Aduh ya. Okey. Jom share.
Okey, baik. Kerajaan Funan. Okey, agraria ke maritim? Agraria. Tim. Yes, Agraria. sebenarnya agraria. Ya. Okey. Agraria. Agraria, yes. Yo Alia. Yeah. Okey. Suka-suki lah, alamak. Suka pula Mai. Baik. Bapak Pekerjaan tu. terawal Nabi Muhammad. Pedagang. Boleh kambing. Pengembala kambing. Pedagang kambing. Oh, bukan Pengembala pedagang kan? kambing. Yeah, Pengembala. Aduh, tidak. Pengembala kambing. Bukan kambing Tadi ada jawab kambing. Kemal. Mana Mal? Kata kunci. Tapi kunci Baik. Aduh Mal. Sikit-sikit kambing Amal. Baik. Nama perjanjian antara Nabi dan suku Aus-Khazraj. Piagam Madinah. Tahu? Perjanjian Aqabah kan? Baik. Perjanjian Aqabah. Aqabah. Ya. Tak ada 1 2 ke? Okey. Dia Suku kategori sama, kan? sama. Ya, tak kisahlah 1 ke 2 ke, tapi dia tetap perjanjian Aqabah lah. Okey. Baik, Khulafa Ar-Rasyidin yang ketiga iaitu Ali. Usman. Sayyidina Uthman. Tahu. Sayyidina Uthman. yes, Sayyidina Usman. Uthman bin Affan. Uthman bin Affan. Osman. Uthman Uthman. Baik. Tokoh yang menyatakan Islam datang ke Asia Tenggara melalui tanah Any Arab. blank. Syed apa tah? Tak ingat. Naka al-atas bukan? Okey, so ada 2 orang iaitu Said Naqib, Betul lah. okey, Dengan John Crawford. atas, dan satu lagi iaitu John. John Crawford. John D. Bland. Kau. Yakin. John. Sekarang kita orang minta kau share kan, mampus kau. Gudang. Dah tak keluar. Sudah sadap you. Covid ni Baik, seterusnya. Okey. Baik. Aduh, sakit. Baik, pengasas mazhab Christian Protestant iaitu Martin Luther. yes, Martin Luther. Okey. Baik, soalan repeat yang pertama. Cikgu. Baik. Kalau apple makan separuh jadi apple, maka hasil gigitannya jadi iPhone. tak, hasil gigitannya akan jadi apa? Makanan. Separuh. Tahu? Tak, Penuh hasil perut. gigitan dia akan jadi Samsung. Samsung. Kenapa Samsung ni? Kenapa? Betul logo. Samsung. Sebab Asal logo Samsung ni Android. dia bentuk bulat macam tu sebab hasil gigitan daripada Apple. So, jadilah Samsung. Apa kena-mengena ni? Power lah Mal. Baiklah Mal. Perkataan dia tu, ya Allah. Lain tu. Samsung. Aku dah kata lah. Masa Ini soalan jadi 9, 10 dah pendek. berapa kan. Baik, kalau gajah Kalau set didukung 8. kalau gajah didukung oleh nenek, so nenek jadi apa? Arwah. Ya, Samsung lagi. sebenarnya nenek jadi hairan. Lah, okey. Hairan macam mana dia boleh dukung? Tu. Ya. Hairan lah tu. Betul lah. Aduh. Pelik kan sama lah. Dah start Dia dah. je. Dah start dah. Okay, so Alhamdulillah hari ni kita berjaya selesaikan semua bab ni. Ada yang murung. Tak yang murung lah dia. Cikgu. Mana tengkolot cikgu? Kalau dalam kereta dia. Kan? Alah. Tadi keluar. Pakai ya cikgu. Iconic ke? InsyaAllah nanti next class. Okay. So cikgu merancang untuk next classnya adalah selang sehari, bermakna besok tak ada, kemudian keesokan lagi yang baru ada lagi. Ya Okay. cikgu. So kita akan buat perbincangan soalan-soalan yang ada. Sementara tu korang boleh jawab soalan-soalan tu. Nanti kita bincangkan soalan objektif, kemudian kita bincangkan soalan-soalan esei yang ada. Okey tak? Okey. Okey. So alhamdulillah. Oh. So hopefully kita having fun dengan bab ni dan juga kelas ni Okay, so kita jumpa lagi pada next class. Apa-apa nanti, okay, kita akan jumpa lagi, juga akan maklumkan dalam grup So, so jaga diri korang semua. Kita jumpa lagi next class, okay? Okey. Cikgu. Okay. Cikgu, bye. Okay, bye. Bye, cikgu. Assalamualaikum.